لا في كتاب مكنون لا يمسه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah,
Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah harian kita. Kita sampai muka surat 101, kisah ke-38. Tadi saya buat live tapi tak boleh jalan. Jadi saya tutup. Saya buat sekali lagi. Tadi tak dapat tadi. Ada masalah internet kot. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian. Suara jelas no? Suara clear. Harap-harap dapat didengari dengan baik. Kelebihan istighfar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Maksudnya, maka aku, yakni Nabi Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, dialah yang maha pengampun. Nescaya dia akan menurunkan hujan dengan lebat kepadamu. Hujan ni rezeki ya. Faedah istighfar. Faedah minta ampun kepada Allah. Allah murahkan rezeki. Hujan midrar, mencurah-curah. Rezeki luas. Rezeki murah. Rezeki datang tanpa disangka-sangka. Itu kelebihan pertama istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Aku minta ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Macam-macam sirah, macam-macam lafaz, macam-macam cara istighfar. Istighfar yang paling baik yang kita baca, Nabi pesan setiap pagi dan petang. Kuliah pagi kita baca, kuliah petang pun kita baca. Nabi pesan, suruh baca. Ada jaminan syurga yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Jika kamu mati di siang hari, kamu ditulis sebagai ahli syurga. Jika kamu mati di sebelah petang atau malam, kamu ditulis sebagai ahli syurga. Itu Sayyidul Istighfar yang jangan kita tinggal. Pagi petang. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sebaik-baik istighfar. Dinamakan Sayyidul Istighfar, ketua segala istighfar. Alif, sin, ta. 3 huruf ni, alif, sin, ta. Istighfar. Membawa makna talak. Bahasa Arab kalau kita jumpa alif, sin, ta, maknanya talak, permintaan. Minta apa? Minta apa? Minta maghfirah, minta ampun. Istighfar makna minta ampun. Astaghfirullah, aku minta keampunan kepada Allah. Nescaya dia akan menurunkan hujan dengan lebat kepada kamu. Dan dia akan memberikan harta. Dan anak-anak yang ramai. Dan mengadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Kisah di sebalik ayat ini. Kisah ini dihikayatkan oleh
Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri ni dia menjadi anak susuan Nabi. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi. Mak dia hamba kepada isteri Nabi, Sayyidatuna Ummu Salamah. Mak dia hamba kepada isteri Nabi. Kadang-kadang mak dia kerja di luar, meniaga. Dia kecil-kecil, dia suka teriak. Orang kata budak-budak yang teriak ni cerdik. Mak dia tak ada, dia teriak. Dia lapak susu. Oleh kerana mak dia pergi berniaga di pasar, maka isteri Nabi, janda Nabi, ibu kita, Ummu Salamah radhiyallahu anha, kesian tengok Hasan ini duk menangis-menangis. Maka Sayyidatuna Ummu Salamah dukung dia, menangis lagi. Tak bagi dia minum susu Ummu Salamah. Keluar susu. Allah takdirkan keluar susu. Dia pun isap susu. Dia isap banyak kali. Lebih daripada 5 kali. Maka dia menjadi anak susuan Sayyidatuna Ummu Salamah. Secara tak langsung, dia jadi anak susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika itu Rasulullah dah wafat. Jadi Imam Hasan Al-Basri, anak susuan Nabi. Al-Basri itu sebab dia pada zaman Sayyidina Umar dibina satu bandar di Basrah, di Iraq, dan dihantar dia dari Madinah, dihantar dia pergi ke Basrah, dibina masjid Basrah dan disuruh dia mengajar sana. Dia orang alim. Sejak itu dia dipanggil Imam Hasan Al-Basri yang tinggal di Basrah. Lahir di Madinah, tapi kemudiannya menetap di kota Basrah sebagai seorang alim yang ilmunya ditumpang oleh ramai orang-orang alim mengaji dengan dia. Hari dia wafat, Masjid Basrah ni asak, tak ada orang sembahyang. Sebab orang semua mengikuti jenazah dia ke perkuburan. Dalam sejarah dicatatkan Masjid Basrah ni sangat imarah, sangat ma'mur, dengan pengajian, dengan salat jemaah. Tak pernah Masjid Basrah lengang orang, tak pernah. Setiap waktu penuh orang sembahyang berjemaah. Kecuali ada satu hari sembahyang asak di Masjid Basrah, tak ada seorang pun, sunyi sepi. Tak ada seorang pun. Macam mana boleh tahu? Ada seorang ni nak pergi sembahyang, tengok tak ada orang, sunyi. Dia tanya orang ramai, tengok orang ramai duduk berjalan, hampa pergi mana? Asak tak ada orang sembahyang ni. Dia pun kata kami semua nak pergi ke perkuburan. Hari ini orang alim kabir meninggal dunia, iaitu Imam Hasan. Dia pun ikut pergi sama. Rupa-rupanya Imam Hasan Al-Basri meninggal dunia. Dan di pekarangan kubur tu macam-macam bangsa ada. Orang Kristian, orang Yahudi, orang Afrika, berbilang agama, pakat mai. Pakat mai hantar dia ke perkuburan. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan kata dia baik hubungan dengan orang-orang, termasuklah yang bukan Islam. Dia baik hubungan dengan berbilang bangsa. Allah Ta'ala campakkan dalam hati makhluk-makhluk ni rasa sayang dekat dia. Hak mana boleh semayang, semayang. Hak mana tak boleh semayang, pergi hantar dia ke perkuburan. Ramai sungguh. Berapa ratus ribu orang kita tak tahulah. Ramai sungguh. Meneru manusia. Orang-orang bukan Islam pun pergi. Orang-orang bukan Islam pun pergi hantar dia. Sayang kepada dia. Satu kehilangan besar. Ulama yang hebat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Terdapat beberapa orang bertanya dan meminta nasihat daripada beliau. Ramai jumpa dia. Lelaki pertama datang kepadanya dan berkata, saya datang dari sebuah kampung. Kampung saya telah dilanda kemarau yang panjang. Jadi bagaimanakah cara untuk kami mengatasi musibah yang melanda di kampung kami ini? Dengan mudah beliau menjawab, mohonlah keampunan kepada Allah. Lalu lelaki itu pun pulang. Datang pula orang kedua mengadu tentang masalahnya. Saya ini seorang yang sangat fakir
bagaimanakah cara untuk saya menyelesaikan masalah saya? Beliau menjawab, mohonlah keampunan kepada Allah. Lelaki itu pun pulang. Kemudian datang sepasang suami isteri meminta nasihat. Kami ini telah lama berkahwin, tetapi masih belum dikurniakan cahaya mata. Beliau menjawab dengan jawapan yang sama. Mohonlah keampunan kepada Allah. Setelah mendengar jawapan tersebut, mereka pun pulang. 3 masalah yang berbeza, ubat sama aja. Istighfar banyak-banyak dekat Allah. Tak lama kemudian, beberapa bulan lepas itu, datang orang yang keempat. Saya mempunyai sebuah kebun, tetapi banyak tanaman-tanaman yang mati akibat kemarau. Bagaimanakah cara untuk saya menyelesaikan masalah ini? Imam Hasan Al-Basri hanya mengulangi jawapan yang sama kepada mereka tersebut. Mohonlah keampunan kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah beberapa tempoh masa berlalu, orang-orang yang meminta nasihat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri datang semula. Mereka memberitahunya bahawa mereka telah mendapat hasil yang sangat baik dari istighfar yang mereka amalkan itu. Sekumpulan lelaki merasa hairan tentang hal tersebut, lalu bertanya, mereka itu datang kepada engkau dengan membawa pelbagai soalan dan aduan, tetapi apa yang engkau jawab hanya beristighfar sahaja. Imam Hasan Al-Basri berkata, ya, bukankah semua itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Quran? Lalu beliau membacakan ayat di atas kepada mereka, iaitu kalam Nabi Nuh alaihi salam, faedah istighfar. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini antara ayat yang akhir turun kepada Nabi selepas pembukaan kota Mekah. Umur Nabi pun waktu tu dah 63 tahun. Hampir-hampir 63 tahun, minta maaf. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan beristighfar. Bertasbih dan beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Sebab tu kita habis-habis majlis pun kita sebut tasbih kafarah. Bertasbih dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika. Itu kita sebut subhanallah wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika. Wastaghfirhu, dan istighfar. Innahu kana tawwaba. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Oleh kerana ayat ni turun ketika Nabi dah berumur 60 tahun lebih dah, maka kata ulama, Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah innahu kana tawwaba. Zikir itu sangat-sangat diperlukan oleh orang yang umurnya 60 tahun ke atas, warga mah. Warga mah. Zikir paling baik untuk warga mah, Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah innahu kana tawwaba. Sebab kita beramal dengan ayat surah Idza Jaa Nasrullah tu, Nabi dah umur 60 tahun lebih. Nabi buka kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Maknanya Nabi umur 61. Lebih kurang 61. 60 lebih lah. Jadi kata ulama tafsir, apakah zikir terbaik untuk orang warga mah umur 60 lebih ni? Zikir yang terbaik ialah mengamalkan hujung ayat surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi bentuk zikirnya subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah innahu kana tawwaba.
Nabi mengamalkan, banyak-banyak sebut ni. Allah memberi kejayaan kepada Nabi buka kota Mekah, Nabi bersyukur. Dan di hujung hayat Nabi, Nabi banyak menyebut zikir ini. Jadi tasbih dan istighfar ni sangat penting bagi kita. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Innahu kana tawwaba. Di hujung majlis kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nak tutup majlis. Buka majlis dengan Fatihah, tutup majlis dengan tasbih kafarah. Tasbih campur dengan istighfar. Allah gugurkan dosa-dosa kalau ada kelalaian, lara dan sebagainya ketika kita mengendalikan majlis. Begitu juga kita berwuduk. Habis wuduk, kita baca tasbih kafarah. Subhanakallah. Habis ambil semayang. Senang ya. Habis ambil semayang baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita baca juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Kita nak wuduk kita sempurna, akhiri wuduk dengan istighfar. Kita nak semayang kita sempurna, habis semayang bagi salam, Nabi tak akan tinggal astaghfirullah 3 kali lepas selesai semayang. Kita buat ibadat, kita tutup dengan mohon keampunan, istighfar. Haji pun serupa juga. Selesai haji, kita istighfar banyak-banyak. Takut-takut ada ibadat haji kita tu ada kelalaian, kekurangan. Semayang, kita bagi salam kiri kanan. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memang Allah syariatkan istighfar ni setiap kali selesainya sesuatu ibadat. Mudah-mudahan kita duk tutup majlis, tutup semayang, tutup puasa, zakat, haji, semua kita istighfar. Mudah-mudahan hidup kita pun ditutup dengan keampunan Allah. Kita boleh minta ampun dan Allah ampun kita, mati husnul khatimah. Baik, kita sambung. Kalau dalam buku 40 hadis Nabi Muhammad bercerita kelebihan minta ampun kepada Allah ni, minta ampun dan bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala sangat gembira. Allah Ta'ala sangat seronok. Lebih daripada seronoknya tuan unta yang kehilangan unta, lepas tu dia dapat balik unta dia yang hilang. Seronoklah. Untanya hilang, kemudian unta tu patah balik, dapat balik kat dia, dia seronok kan. Allah lebih gembira, asyaddu farahan. Allah lebih gembira lagi bila kita istighfar. Sebab itulah Nabi SAW setiap hari beristighfar 70 kali atau 100 kali. Tak kurang daripada 70 kali. Ada riwayat tak kurang daripada 100 kali. Astaghfirullah, aku minta ampun. Astaghfirullah, aku minta ampun. Astaghfirullah, minta ampun atas kelemahan, kekurangan kita. Hadirkan dalam hati sifat-sifat mazmumah kita. Astaghfirullah, aku gagal dalam mendidik. Astaghfirullah, aku banyak cuai waktu muda dulu. Astaghfirullah. Hadirkan dalam hati. Sebut di mulut. Hati kita memohon, menyatakan kelemahan dan ketaksiran, memohon ampun dari Allah. Jadi, sebab apa Nabi istighfar? Nabi tidak ada kelemahan. Nabi insan kamil. Nabi sempurna. Tujuan Nabi istighfar ialah bukan untuk menyucikan dosa, tapi hendak mengembirakan Allah Ta'ala. Allah bila gembira, Allah tunaikan segala hajat kita. Ulama-ulama pesan, setiap hari kurang-kurang 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan juga selawat kat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 100 kali. Satu lagi, la ilaha illallah, juga 100 kali. Kalau boleh kita beramal macam tu, cantiklah. Amalan para ulama. Astaghfirullah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah. Kita nak gabung sekali pun boleh. Janji bagi cukup 100. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah. Bagi jadi cukup 100 alal aqal, sekurang-kurangnya. Kisah ke-39, Nabi ditegur kerana tidak melayan si buta itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Maksudnya dia, yakni Nabi Muhammad, memasamkan muka dan berpaling kerana dia didatangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya, wahai Muhammad? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu. Atau ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Kisah di sebalik ayat ini, Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya ayat ini diturunkan berkenaan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nama dia Sayyidina Abdullah. Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Salah seorang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau bulan Ramadan di Madinah. Bulan Ramadan di Madinah, apabila kamu mendengar azan Sayyidina Bilal, maka kamu makan dan minum, sahurlah. Azan gerak tu. Dan apabila kamu mendengar azan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, jangan ada siapa makan dan minum. Itu azan subuh. Azan subuh dia ada azan gerak dengan azan subuh. Sebelum subuh azan gerak. Gerak orang tahajud. Gerak orang yang berpuasa untuk bersahur. Jadi di Madinah ada dua suara. Suara Sayyidina Bilal ni perkenal. Ini suara untuk bersahur. Bila Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum mula azan, suara dia berlain. Ini azan subuh. Tidak boleh lagi makan dan minum sehingga maghrib. Thumma atimmus siyama ila al-lail. Sempurnakan puasa hingga ke malam. Dia buta. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memanggil Nabi, wahai Rasulullah, berilah bimbingan kepadaku. Pada ketika itu ramai pembesar musyrikin berada bersama Nabi. Nabi berpaling daripadanya dan memberi perhatian kepada para kenamaan tersebut. Beliau bertanya Nabi, adakah pertanyaannya ini satu kesalahan? Nabi menjawab tidak. Dia seolah mengganggu majlis Nabi. Nabi tarik muka. Nabi tak suka. Nabi duk tumpu dakwah golongan kaya, kenamaan, elit. Nabi ceramah kepada orang-orang kaya, pembesar-pembesar Mekah. Tiba-tiba dia masuk, dia duduk, dia pun tak tahu kata itu majlis orang kaya-kaya. Dia orang miskin. Dia pun tak tahu pasal mata dia tak nampak. Dia main tanya soalan. Jadi terganggu Nabi. Nabi tarik muka. Nabi jebek muka. Tak suka dengan dia. Dia kacau daun. Kacau daun. Bahkan Nabi beralih. Bila dia tanya, Nabi beralih kuat lain. Sebagai manusia, kadang-kadang kita rasa tidak selesa. Sebagai manusia, Nabi pun tarik muka. Tak selesa. Mai buat apa waktu ni? Lah ni aku khususkan masa untuk orang kaya-kaya. Hang tak kaya, hang mai buat apa? Mai duduk nak mengaji, nak dengar syarahan Nabi. Jadi Nabi hanya tarik muka aja. Allah tegur. Abasa. Pasal apa masa muka dengan dia? Watawalla. Sebab apa yang berpaling? Sian dekat dia. Jadi Allah tegur Nabi. Ini termasuk itabur Rasul fil Quran. Teguran Allah ke atas Rasulullah di dalam Al-Quran. Banyak teguran-teguran Allah. Kalau Nabi Muhammad yang baik itu pun ditegur, maka kita memang memerlukan teguran. Orang nasihat kita, orang tegur kita.
tanda orang sayang kita. Bila orang tegur kita tu, ingat orang sayang kita. Nabi Muhammad pun ditegur, maka kita hidup ni sangat perlukan kepada teguran-teguran yang membina. Wahai Rasulullah, pada ketika itu ramai pembesar musyrikin. Nabi berpaling daripadanya, tu watawalla, dan memberi perhatian kepada para kenamaan tersebut. Beliau bertanya Nabi, adakah pertanyaan ini satu kesalahan salah ke? Saya mai tanya ni apa semua? Nabi kata tak, tapi dalam hati Nabi, dia mengganggu majlis Nabi. Lalu turunlah ayat yang tersebut di atas. Nabi menunjukkan muka masam dan berpaling kerana orang buta itu datang mengganggu baginda. Beliau ialah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi tidak suka Ibnu Ummi Maktum memotong percakapannya. Lalu baginda berpaling. Alasan untuk tidak menyalahkan Ibnu Ummi Maktum adalah kerana dia tidak tahu bahawa dia telah mengganggu percakapan baginda. Dia tak nampak, mata buta. Mata buta tapi terang mata hati. Basirah. Basar dia buta. Basirahnya celik. Jadi lepas pada tu, kalau dia mai majlis Nabi, hari-hari lain Nabi akan sebut marhaban. Hari-hari lain Nabi akan ucap dekat dia marhaban. Selamat datang, selamat datang. Nabi akan menghormati dia. Nabi akan mengalu-ngalukan dia, memuliakan dia. Marhaban biman atabani rabbi. Tu ayat Nabi. Hari-hari lain Nabi nampak dia mai masjid ke manakah, Nabi akan bagi tempat dekat dia. Nabi akan muliakan dia. Nabi kata marhaban, selamat datang. Biman atabani rabbi. Selamat datang orang yang kerana dia Tuhanku menegurku. Orang ni mulia, orang ni hebat. Aku ada masalah dengan dia, Tuhanku tegur aku. Marhaban biman atabani rabbi. Ayat 3 dan 4 ini bermaksud, engkau tidak sedar wahai Muhammad bahawa mungkin orang buta itu mahu membersihkan dirinya dari dosa dengan amalan soleh melalui pengajaran yang engkau berikan kepadanya atau melalui peringatan yang engkau sampaikan. Lalu dia menerima baik nasihat itu dan mendapat manfaat darinya. Tindakan Nabi ini dikira sebagai melakukan satu langkah berwaspada untuk merebut peluang dan kesempatan dengan meninggalkan langkah yang lebih utama. Ia tidak pula bercanggah dengan sifat maksum kenabiannya. Allah menegur Nabi agar tidak mematahkan hati orang-orang miskin. Dia ni buta. Sahabat Nabi ada yang tempang, ada yang OKU. Jadi Nabi dikehendaki bergaul dengan semua sahabat. Buta, tempang, pekak, bergaullah dengan akhlak yang mulia. Jangan memilih-milih dalam pergaulan. Orang ni kita hormat, kita lemah lembut. Dengan golongan macam ni kita kasar, OKU, tak boleh. Allah nak ajak Nabi, orang yang cacat pun perlu dilayan kerana dia juga manusia. Layan, hormat dia dengan penghormatan yang baik. Lepas tu Nabi kalau di Madinah, Nabi muliakan dia. Nabi nak pergi perang, dia nak pergi juga, dia buta. Nabi kata tak payah pergi perang, kamu dilantik istikhlaf. Nabi lantik dia sebagai pemangku Nabi di Madinah. Apa tugas dia? Jadi imam 5 waktu. Selain daripada dia tukang azan, dia juga jaga Masjid Nabawi, memastikan salat jemaah berlangsung. Dialah tu imam. Sepanjang Nabi tak ada di Madinah, dia jadi imam. Itu satu kemuliaan. Di sudut hukum fiqh, orang buta boleh jadi imam, orang buta boleh jadi muazzin. Tak salah. Nabi lantik dia imam, muazzin. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Kerana orang miskin yang beriman lebih baik dari si kaya yang kafir. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lepas ni insya-Allah khatam kitab ni kita akan sambung dengan bacaan kitab Sirah Nabi, ringkasan Sirah Nurul Yaqin insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.